Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang cara nak bina JSU dengan cara mudah lah. Saya tunjuk terus pada contoh. So, saya tengok dekat YouTube tak ada punya spesifik untuk IPG kan. Jadi, yang ini adalah soalan yang mana kita diminta untuk membina 15 soalan berdasarkan uh, pemilihan yang kita tentukan lah. Okey. Sebelum tu saya nak tanya semua orang tahu kan tentang wajaran untuk soalan tu perlulah kalau contoh 15 kita perlunya 25, 50 dan juga 25 untuk menentukan aras dia kan dan aras tu ditentukan melalui taksonomi Bloom. Okey. Yang pertama saya takkan masukkan pada teori. Saya akan terus pada apa yang perlu anda cari. Okay, pertama, anda tentukan anda nak ajar apa. Contohnya, sebab kalau ikut yang pada konsep nak buat JSU, kita kena tentukan dalami di SKP, kita nak ajar tentang apa. Contoh, ini adalah aktiviti keluarga. Berdasarkan buku teks tahun 4 ni, aktiviti keluarga ni, dalam bawah aktiviti keluarga, adanya 3 lagi, iaitu subtopik dia, iaitu berkemah di taman idaman, seronok membaca dan melancong keluarga. Begitu juga dengan untuk tajuk yang kedua ataupun tema yang kedua, amalan kebersihan dan ada satu. Kenapa ini 3, ini satu? Ini ditentukan ikutlah soalan anda minta apa. Kalau soalan anda minta buat suku tahun, maka akan ada 14 minggu. Jadi buatlah 14 minggu. Jadikanlah dia jadi tema, lepas tu subtema. Okey. Jadi macam saya punya ni adalah waktu sebulan sahaja, iaitu 4 minggu. Okey ya. Jadi, okey, pertama kita dah tentukan tadi tema apa kita nak, tema dan subtema. Kemudian kita tentukan satu minggu berapa jam kelas anda ada belajar BM. Contoh biasanya satu minggu akan ada 5 jam. Okey, jadi total untuk 4 minggu akan ada 20 jam. Okey, yang pertama kita dah dapat dah tadi, menentukan tema dan subtema. Kemudian kita dah ada jam waktu, betul? Okey, jadi kita ada jam waktu. Contohnya macam saya punya ni adalah kes saya ambil 1 bulan. Ikutlah soalan anda macam mana. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada pengiraan bilangan soalan. Kita nak pergi pengiraan bilangan soalan. Okey. Jadi kita tengok tadi ya, pada aktiviti 1 kita ada kita adanya benda ni kan, aktiviti keluarga. Aktiviti keluarga dan sebagainya lah macam ni lah. Okey, jadi pengiraan bilangan soalan untuk tajuk. Contohnya, untuk berkemah dalam idaman kita ada berapa jam tadi? 5 jam. Okey, sekarang ni kita dah ada waktu dan kita ada tajuk. So sekarang ni kita kena buat anggaran jumlah item ya. Anggaran jumlah item. Sekarang ni 5 per dengan 5 jam seminggu per dengan total waktu yang kita peruntukkan untuk ikut soalan lah, per dengan 15. 15 ni apa? Maksudnya 15 ni adalah bilangan soalan yang anda diminta buat. Okey, jadi kita akan dapat 3.75. Yang ni pun dapat 3.75, 3.75. Okey, untuk akan tanya, kenapa ni 3 ni 4 ni 4 ni 3? Yang ini tidak kisah, tidak menjadi satu kekeliruan ataupun satu kegusaran. Tak kisah anda nak buat bundarkan dia penuh ataupun kurangkan. Contoh nak buat 4, 3, 4, 4 ataupun 4, 4, 4, 3 pun tak kisah. Janji jumlah item mendapat 15 seperti yang diminta oleh soalan tugasan. Okey. Seterusnya kita dah dapat 15 soalan. Okey, sekarang ni kita terus pergi kepada jadual. Macam mana nak bina jadual? Okey, yang ini adalah bina jadual. Okey, saya akan bagi jadual ni, anda boleh PM saya lah. Kalau nak PM ataupun pergi ke IG saya, Syahrul _ Raden, anda boleh minta kat saya, nanti saya akan bagi. InsyaAllah saya akan bagi template ni. Syahrul _ Raden Okey, jadi sekarang ni kita bina lah template dia ni. Iaitu adanya bilangan, tajuk, tanda kandungan, bilangan soalan objektif dan aras. Aras ni ditentukan melalui taksonomi Bloom. Jumlah soalan dan catatan. Okey. Dalam berkemah di laman idaman, kita tengok setiap hari akan ada kemahiran yang berbeza. Contoh yang ini
hari Isnin. Ini hari Selasa. Ini hari Rabu. Okey kan? Okey, ini hari Khamis. Okey. Jadi macam contoh yang saya bina kat sini, saya nak buat soalan semua pada tata bahasa. Jadi saya letaklah 3 soalan pada SP tata bahasa. Iaitu tadi kita tahu kita kena letak 3 apa ni? 3 soalan pada 3 soalan pada kemahiran ataupun 3 soalan pada subtopik berkaitan malam Minggu Damai. So anda letaklah 1, 2, 3 rendah, sederhana, tinggi. Dan macam mana saya tentukan nak letak kat mana. Okey. Okey, sebab kalau anda tahu wajaran yang sepatutnya adalah 25 senang, 50 sederhana dan 25 lagi sukar ataupun kebat. Jadi, daripada mana kita dapat ni? Adalah daripada bawah ni. Okey, contohnya anda akan buat kiraan balik. 25 per dengan 100 kali dengan 15. Anda akan dapat 4. Plus minus anda akan mudahkan daripada 4. Yang ni 50 per dengan 100 kali dengan 15. Anda akan dapat 7.5. Jadi anda kena bundarkan dia ikutlah 7 ke 7 macam itulah. Dan ini adalah sama juga macam ni. 25 per 100 kali dengan 15. So anda akan dapat dia punya wajaran iaitu 4, 7, 4. Dia erti kata lain dia adalah sama dengan wajaran yang diminta iaitu 25 senang, 50 sukar, 50 sederhana dan 25 sederhana sukar. Jadi kat situ je anda tentukan. Jadi bila anda bina tu, okey anda tahu, okey 3 soalan. Okey anda akan buat pengetahuan aplikasi yang ni. Dan yang ini contoh pada soalan yang membaca kita kena buat 4 soalan kan, wajaran dia 1, 2, 3, 4. So kena buat 4 soalan. Jadi kita tengok balik total semua soalan yang pada aras rendah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nampak tak? 1. Itu untuk sederhana. Untuk kita tengok yang paling untuk sederhana. Tadi yang mudah kita tengok sederhana pula. 1, 2, 3, 4. Macam tu. 5, 6, 7. Pada aras sederhana ada 7. Dan begitu juga untuk aras sukar ataupun kebat akan ada 4. Dan ini tadi kita tentukan dengan formula apa? 4 ataupun 25 per dengan 25 per dengan 100 kali dengan bilangan soalan yang tugasan anda minta. Jadi faham kan? Sedikit. Dan ini contoh-contoh soalan lah. Ahli keluarga pergi berkemah di pasar. Okey, ni rendah, ni sederhana. Okey, saya nak bagi tips sikit. Contohlah kita kurang mahir untuk bina soalan kan. Anda boleh cari dekat kedai buku. Kadang-kadang kat tepi kedai buku, dekat dalam buku tu dia ada tulis aras apa. Jadi anda adaptasi soalan tu balik. Jadi itu sahaja seberingkas tentang cara kita nak bina jadual spesifikasi ujian. Jadi kalau anda nak template ni anda boleh PM saya dekat IG lah ataupun komen dekat ruangan YouTube ni. Terima kasih.